masuk. Okey, so kita sambung. Okey, daripada sifar ke kiri, okey, integer negatif. So tengok skala belah kanan tadi, satu skala satu nilai dia. So sebelah kanan, sebelah kiri pun sama. So kita mulai dengan negatif 1. Okey, skala yang sama, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey. So sebelah kiri negatif, integer negatif. Sebelah kanan sifar adalah integer positif. Okey. Tak boleh bertukar. Okey, kalau perasan dekat sini, cikgu ada tulis. Okey. Yang dekat dengan sifar tu mesti negatif 1. Okey. Sebelah kanan sifar positif 1. Yang ni nombor yang biasa kita tengok sifar 1, 2, 3, 4. Tapi untuk negatif, okey, untuk negatif nombor 1 negatif, okey, dia lebih besar nilai dia berbanding nombor 2 negatif tu. Okey, negatif 2. Okey. So maksudnya yang mana nilai yang hampir dengan sifar, okey, nilai yang hampir dengan sifar, nilai negatif lah, nilai integer negatif yang hampir dengan sifar adalah lebih besar. Okey, adalah lebih besar. Okey, so kalau cikgu keluarkan contoh negatif 2 dengan negatif 3. So, yang mana lebih besar? Tiga. Tengok tu. Baru je cikgu sebut. Okey. Kalau negatif 2. okey, dah perasan dah. Dia salah. Tak apa. Kesalahan pada awal-awal ni tak ada masalah. Okey. So, kita betulkan. Okey. So, negatif 2 lebih besar. Ingat, kalau negatif, nombor kecil tu dia lebih besar nilai dia. Okey, contoh 2 dengan 3. Ni dua-dua positif kan? Dua-dua positif. So, yang mana lebih besar? 2 ke 3? 3 lebih besar. Itu kalau positif. Tapi kalau negatif, dia berbeza. So, cikgu bagi negatif 13 dengan negatif 1. So, yang mana lebih besar? Jangan sebut 1. Awak kena sebut negatif 1 lebih besar daripada negatif 13. Faham tak? Beza tak kalau cikgu sebut 1? 1 maksudnya 1 je. Awak tak masukkan negatif. So kena sebut betul-betul. Okey. Sekejap. Okey, kita masuk yang ni. Okey, so yang ni ada dalam buku teks. So apa yang cikgu terangkan tu tadi, yang ni lah. Okey, so kita tengok apa yang panjang ni. Okey, hasil daripada penerokaan 2 didapati bahawa integer positif ialah integer yang lebih besar daripada sifar. Okey. Integer positif, integer yang lebih besar daripada sifar. Okey, warna biru tu lah. Okey, yang warna biru. Okey, kemudian manakala integer negatif ialah integer yang kurang daripada sifar. So yang warna merah, merujuk kepada warna merah. Okey, integer negatif. Okey, so jika arah ke kanan dianggap sebagai positif dan arah ke kiri dianggap sebagai negatif, maka kita simpulkan bahawa bagi integer positif, semakin besar nombor itu lebih daripada kosong, maka semakin jauh kedudukannya ke sebelah kanan garis nombor.
So semakin besar nilai dia. Okey, panjang-panjang tu maksud dia nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 100. Nombor dia semakin ke kanan semakin besar kan dalam garis nombor. Betul? So semakin ke kanan nilai integer positif semakin besar. Okay? Okay, so tengok yang integer negatif pula. Bagi integer negatif, semakin besar nombor itu kurang daripada kosong. Okay? Maka semakin jauh kedudukannya ke sebelah kiri pada garis nombor dan semakin kecil nilainya. Okey, tengok ni. Okey, daripada kosong, sifar ke kiri. Okey, negatif 1. Kemudian negatif 2. Okey, nilai dia semakin kecil. Okey, nilai semakin kecil. Okey. So kalau kita ada negatif 100, maksudnya makin kecil nilai dia. Okay? Dia semakin ke kiri pada garis nombor. Okey. Sekejap. Boleh ke? Suara cikgu ni okey ke? Okey. Okey, kalau ada yang sangkut-sangkut mungkin sebab line kat sana kot ada masalah. Line rumah. Okey, tak apa. So, cikgu dah record ni, so nanti ada masa boleh tengok balik. Okey? Okey, kita sambung. Faham tak ni? Ada soalan nak tanya dekat sini? Faham. Okey. Okey, so cikgu tuliskan ya. Okey, terima kasih respon. Okey, so sekarang contoh 3. Okey, contoh 3 ni dia bagi kita garis nombor. Okey, garis nombor. Dan dia bagi kita integer negatif 30, 6, negatif 6 dan negatif 36. Okey, so garis nombor tu Cuma belakang bising. Sebab cikgu kat bilik guru. Kalau kat rumah sendiri tu boleh cari tempat yang ni sikit lah. Okey, sekejap. Okey, so okey, yang dia bagi ni maksudnya setiap skala dia tu dah ikut ni lah, maksudnya satu sengkatan ni sama dengan berapa. So kita kena tahu. Okey, so dekat sini negatif 12. Kita ada nombor negatif 30, 6, negatif 6 dan negatif 36. Okey, so tengok penyelesaian dia. Okey, so dia letak negatif 6 di sini. Kenapa negatif 6? Negatif 6 kat sini. Sebab satu skala tu adalah bersamaan dengan 6. 6 unit. Okey? So nak dapat yang lain pula, yang ni mesti 6 juga. Okey? So 6, 6, 6. So kalau sini negatif 6, sini mesti berapa sini? Yang cikgu tanda kosong tu. Situ mesti kosong atau sifar. Okey? Sebab 6 kan? Sifar. Lepas tu sifar tambah 6. So sini 6. Okey, so kita dah settle yang positif. Kita tengok yang negatif pula. Okey, so kita dah tahu setiap skala tu adalah 6. So 12, negatif 12. Tambah lagi 6, dapat berapa? Negatif berapa tu? 18. Pandai. Negatif 18. Kemudian yang ni negatif 24. Okey, 24. Okey, so betul ke? Negatif 24 dapat negatif 30. Betul. Okey, dan tambah lagi 6. So kita dapat negatif 36.
Okey, yang penting awak tahu nilai dia semakin kecil. Okey, walaupun nombor dia tu besar, 30, 36. Okey, contoh 30. Besar kan? Tapi bila letak negatif, dia dah jadi nilai yang kecil. Okey, sebab dia negatif. Okey, so bila guna garis nombor, pastikan skala tu betul. Skala yang betul maksudnya inilah. Okey, 6, 6, 6, 6 semua. Okey, nanti kita cuba buat sama-sama. Okey, yang ni. Okey, so latih diri 1.1c nombor 1. Okey. Jom kita cuba buat. Kalau ada kertas conteng ataupun boleh buat atas buku. Buat atas buku apa? Dalam buku latihan tu. Okey, buat jawapan je dulu. Tinggalkan ruangan untuk soalan. Okey. So, bagi setiap yang berikut, tentukan dan tandakan kedudukan integer yang diberi pada suatu garis nombor. Okey, dia minta kita tentukan dan tandakan kedudukan integer. Okey. So, dia tak bagi kita garis nombor. So, ni tak ada masalah. So, kita perlu lukis. Okey, so guna pembaris. Boleh kejap. Cikgu keluar pembaris dulu. Okey, guna pembaris. Lukis garis lurus. Lukis garis lurus. Okey, kalau boleh dekat pembaris tu dah ada senggatan kan? Okey, kita letak tepi dulu. Okey, anak panah. Okey, kita bermula dengan, okey, kita tengok nombor paling kecil. Nilai paling kecil integer negatif 5. Okey, maksudnya daripada sifar, kita kena ada 5. Okey, nombor yang paling kecil adalah negatif 5. Okey, skala dia. So, nombor yang paling besar adalah 5. Okey, positif 5. So, apa cikgu nak buat? Cikgu nak bina satu garis nombor yang ada skala 1. Maksudnya 10 senggatan lah kan. So, boleh guna pembaris. Okay, guna 1 cm untuk satu senggatan. Cikgu punya ni dia. So, kalau buat tu boleh nampak lah senggatannya kat mana. Kita lekat lah. Okay, jauhkan sikit. Okay, so 1, 2. Yang ni awak kena guna pembaris ya. Cikgu ni sebab kalau dekat sangat dia tak nak lekat dakwat tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kita tengok cukup tak? Lukis tu sekali lagi guna pensel. Okay, so kalau ada kesalahan boleh padam. Okay, so kita mesti mula dengan berapa? Negatif 5 lah hujung. Kan? Nilai paling kecil tadi kita dah tentukan. Nilai paling kecil adalah negatif 5. Okay, so lepas negatif 5, negatif 4 di sini. Negatif 3. So negatif 3 ada. So kita kena tulis lah. Negatif 3 di situ. Okay. Okay. Kemudian lepas negatif 3 kita ada negatif 2. Betul? Cikgu tuliskan lah. Nanti Kang. Okay. Boleh juga buat macam ni. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, sifar, 1, 2, 3, 4. Tak cukup kan? So boleh tambah satu lagi. Tengok senggatan dia tu. Okay. So dah boleh buang. Okay, 5. Okay, so cikgu punya ni sampai sini. So yang selebihnya kita padam. Okay, nampak boleh padam. So awak pun boleh guna pensel. Okay, tolong guna pensel.
Okay. Okay, so kemudian nak buat apa? Okay. So, nak menjawab soalan nombor 1, tentukan dan tandakan. Okay, so negatif 5. Salin semua tu ke? Ya. Salin semua tu. So, cikgu guna warna hijau Negatif 5. Bulatkan. Yang mana ada dalam soalan? Satu lagi, 5. Apa lagi nilai yang ada? 1. Dan negatif 3. So, maksudnya awak dah menjawab soalan yang diberi. Okey. Awak dah tentukan di mana keempat-empat nilai integer tu berada pada garis nombor. Alamak, nak besarkan macam mana ni? Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, so B tu cikgu tak nak terangkan. Boleh tak awak buat sama macam cikgu buat tu? Buat sendiri ya. So ni untuk A. So B nanti cikgu nak awak jawab sendiri. Okay, so langkah pertama guna pensel buat garis nombor. Okay. 1 bina garis nombor. Okay, sebelum tu awak kena tentukan nilai terbesar dan nilai terkecil. Maksudnya integer terbesar dan integer terkecil lah. Okay, so untuk B, integer terbesar adalah berapa kat sini? Ni B ni. Apa integer terbesar? 2. Hebat. 2. Okay, 2 adalah integer terbesar. Okay. Integer terkecil? Negatif 10. Hebat. Okay. Okay, so negatif 10 ni integer terkecil. Okay, so maksudnya untuk negatif awak perlu tulis dalam berapa? Ada 10 lah senggatan. Okay, semula senggatan untuk negatif. Kemudian untuk positif sampai 2 kan. So ada 2 senggatan. Okay, maksudnya dalam 13 lah. 13 senggatan semua untuk awak tuliskan nilai. Termasuk sifar. Boleh ke ni? Boleh. Okay, yang penting senggatan ni. Skala ni mesti sama skala ni. Skala ni mesti sama. Sebab tu cikgu kata guna pembaris. Okay, anggarkan yang 1 cm tu. Ataupun awak ada buku kotak-kotak tu kan. So awak gunalah buku kotak awak tu. Okay, 1 petak bersamaan dengan 1 nilai ke ataupun 2 petak tu sama dengan 1 nilai. Tak kisah. Asal cukup. Okay, so okay, 2A ni. Okay, 2A tu cikgu minta awak selesaikan A sahaja. Nombor 1 A dan B. Okay, 1 A dan B. Ni latihan. Okay, nombor 2 A sahaja. Okay. Okay, A sahaja. So B boleh abaikan. Okay, A sahaja. Okay. Okay, next. Ada lagi. Okay. Sekejap. Okay. Okay, yang seterusnya. Kita masih lagi ada masa Okay, so ini standard pembelajaran membanding dan menyusun integer mengikut tertib 1.1.4. Okay.
kita punya standard pembelajaran. So sekarang, tadi awak dah tahu macam mana nak nak tahu yang nilai integer tu, yang mana yang kecil, yang mana yang besar. Okey, dan kedudukan integer tu pada garis nombor. So sekarang kita nak banding, okey, dan menyusun integer ikut tertib. Tertib tu tertib menaik atau tertib menurun. Okey. Okey, so tengok contoh 4. Okey, contoh 4 dia bagi kita banding dan susun negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6, 0, negatif 1. Okey, mengikut susunan tertib menaik. Okey, soalan dia bagi kita berterabur. Okey, berterabur nilai integer. So, langkah pertama, kita perlu cari nilai terbesar. Okey, nilai integer yang terbesar adalah apa? 6 kan? Terbesar. Okey, nilai integer terbesar adalah 6. Okey, kemudian nilai integer yang terkecil. Dah dapat sini. Negatif 5. Pandai. Hebatlah awak semua ni. Okey, so nilai integer yang terkecil adalah negatif 5. Okey, so lebih kurang ada dalam 5, 11. Okey, dalam 12 senggatan lah. Okey, 12 senggatan. Sebab awak perlu lukis 5 senggatan di sebelah kiri. Okey, bermula dengan sifar. Dan 6 senggatan di sebelah kanan bermula dengan sifar. Okey. So nak bajetnya macam tu lah, awak kena anggar. Okey, so bila dah siap macam ni, okey, sifar negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Langkah seterusnya, bulatkan. Macam cikgu tunjuk yang tadi kan. Okey, awak bulatkan. So tengok warna pink tu. Okey, dia dah bulatkan. Yang mana yang ada dalam soalan. Maksudnya awak dah penuhkan skala. Okey, penuhkan skala. Kemudian bulatkan yang integer yang ada dalam soalan. Okey. Selepas bulatkan. Okey, so dia minta susun dalam tertib menaik. Kalau menaik, kita mula dengan nilai kecil ke nilai yang besar? Kecil. Ya, bagus. Mesti mula dengan nilai yang kecil. Okey, so cara menulis tertib menaik. Okey. Negatif 5. Ambil yang dibulatkan saja. Okey, negatif 5, negatif 3, negatif 1, sifar, 2, 4, 6. So, susunan tertib menaik tu semua kita ambil berdasarkan yang soalan tanya sahaja. Okey? Sebab tu awak kena bulatkan supaya awak boleh susun dengan senang hati di bawah tu. Okey. Dekat sini boleh ke? Boleh. Senang ke sangat senang ni? Senang. Senang kan? Tak ada yang susah. Kalau susah tu maksudnya awak masih lagi confused dan awak perlu soal lagi cikgu. Cikgu kenapa ya saya tak faham macam ni. So kita boleh one to one lah. Kalau awak malu nak tanya dekat sini. Okay, jangan risau. Okay, kita tengok bawah sikit. Dah pukul 2. Okay, soalan ni. Okay. Okay, latih diri 1.1 T. Okay, atas sikit. Okay, so kita cuba soalan 1. Okay, so langkah pertama nak buat apa? Langkah pertama, boleh type dekat group. Dia kata banding dan susun. So nak senang kita perlu guna
jangka pula dah. Garis nombor. Garis nombor. So macam mana nak buat ni? Langkah pertama, kenal pasti apa? Line saya ni okey ke tak? Senyap je korang ni. Ada. Dengan nombor besar. Okey. Besar integer sini. Okey, kenal pasti integer dulu. Okey. Terbesar sama dengan apa? Yang terkecil sama dengan apa? So yang terbesar berapa ni untuk satu? Nombor satu. Lima. Okey, 5. Okey, yang terkecil, integer terkecil yang mana? Kita okey. Tengok negatif. Negatif 6. Okey, hebat. So negatif 6 integer yang terkecil. Okey, maksudnya bila cikgu tanya apa integer terbesar, so awak hanya fokus yang positif saja. Yang positif 3, 1, 5, 0 sifar. Okey? So antara tu pilih yang terbesar. Kalau integer terkecil, fokus yang negatif saja. So kita ada negatif 4, negatif 6, negatif 2. Antara 3 tu. So mestilah negatif 6. Okey? Sebab kalau awak tengok secara rawak semua tu positif negatif, awak jadi keliru. Okey. So settle. Kita dah kenal pasti sebelah positif ada 5, sebelah negatif ada 6. Okey, so langkah kedua, lukis garis nombor. Okey, garis nombor mesti ada. Guna pembaris dan pensel, mesti ada anak panah di kedua-dua belah. Okey. So ni andai kata andaikan cikgu guna pembaris. Okey, sebab nak cepat ni. Okey, so sini sifar. Okey, yang terbesar 1, 2. Kalau buat sendiri memang tak ni, kena guna pembaris juga. Okey. 5. Okey. Negatif 1. Negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Tak cukup. Jangan risau, kita buat dia. Okey, tambah sikit. Negatif 6. Okey, so kita dah settle. Kemudian kalau awak guna pen warna hitam ataupun pen warna biru, so awak guna pen yang berbeza lah untuk bulatkan jawapan. Okey, bulatkan jawapan tu. So cikgu guna warna biru lah. Kita ada negatif 4 dalam soalan 3, 1, negatif 6, 5, sifar dan negatif 2. Tengok. Mula-mula lengkapkan dulu garis nombor, kemudian bulatkan. Ni langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga. Bulatkan integer. Yang ni berdasarkan soalan. So yang ditanya je kita bulatkan. Okey, so langkah yang keempat. Buat apa? Langkah keempat, langkah terakhir tu. Senaraikan lah kan? Senaraikan. Senaraikan ikut tertib. Yang awak bulatkan tu senaraikan ikut tertib. So soalan dia tertib menaik. Kalau tertib menaik, awak kena mula dengan yang paling kiri sekali. Okey. So tulis dulu tertib menaik. Okey. So mula dengan negatif 6, negatif 4, negatif 2, sifar, 1, 3, 5. Okey. So setakat ni ada masalah tak?
Tak ada. Macam ada yang lag sikit bunyi tu suara tu. Ke cikgu punya yang lain cikgu okey ke? Okey. Okay, Alhamdulillah. Okay, so boleh komen dekat group. Clear ke? Atau masih lagi samar-samar? Okay, mohon komen dekat group. Cikgu tak nak cikgu shock sendiri pula.